guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati YouTube. Bagi korang yang baru sampai kat channel aku, korang boleh tekan button subscribe and button notification supaya korang tak tinggal satu video pun pada aku. Okey, pada video kali ni aku akan sampaikan satu tragedi ataupun satu kejadian lah yang berlaku kat Palestin sekitar tahun 1948. Kejadian apa tu? An-Nakbah. An-Nakbah bermaksud malapetaka ataupun perkara yang menyedihkan lah bagi rakyat Palestin. Dan kejadian ini berlaku pada bulan Mei, 15 Mei sekitar tahun 1948. Yang mana kejadian ni yang paling sedih lah. Dia melibatkan 500 buah bandar dan kampung Palestin semua hancur disebabkan pendatang haram dan tentera Zionis. Mereka hancurkan bandar-bandar Palestin. Memang dahsyat kalau korang tengok pada gambar-gambar bersejarah yang kat Google kan, korang tengok memang dahsyat. Kejadian ini menyebabkan hampir 700,000 rakyat Palestin terpaksa keluar pada kampung asal mereka lah, terpaksa berhijrah lah tu. Kalau korang perasan, ada yang berhijrah ke Jordan, berhijrah ke Syria, Malaysia pun ada juga pada peristiwa An-Nakbah ni. Tu yang kalau korang perasan, orang Palestin pun ada yang pandai cakap bahasa Melayu. Tu dahsyat. Itu yang aku dapat ceritakan pada peristiwa An-Nakbah ni. Mak kata setiap kali 15 Mei ni mesti akan memperingati lah, orang Palestin akan memperingati peristiwa An-Nakbah ni. So peristiwa ni sangat menyedihkan lah, bukan gembira lah. Sebab peristiwa ni juga berlaku selepas tamatnya mandat Britain. Kan Britain kan menjajah Palestin dulu sebelum datangnya Zionis. Dalam Britain ni mereka jajah dengan sistem birokrasi barat ni. So memang mereka lepas menindas orang Palestin, mereka bagi pula mandat kepada orang Israel. Israel pula mereka kan orang yang tak ada negara kan, bahasanya tak ada negara. Mereka dah masuk negara Palestin, mereka buang orang Palestin. Jadi memang dahsyat kejadian ni. Dan ada satu peristiwa lagi yang aku nak sentuhkan pada video kali ini adalah An-Naksah. An-Naksah bermaksud hari kekalahan. Hari kekalahan umat Islam, yang mana mereka boleh kata 4 negara bertarung dengan Israel sahaja. Israel ni kan hanya puak kecil sahaja. Apa 4 negara tu? Syria, Palestin, Mesir dan Jordan. 4 negara ni boleh kata sistem ketenteraan sangat kuat lah. Memang kuat. Tapi macam ni mereka boleh dikalahkan dengan hanya sekecil kelompok sahaja, yakni Zionis. Kenapa? Antara satu sebabnya kerana kesatuan ataupun kerjasama di antara umat Islam ketika itu sangat kurang lah, nak kata kuat macam zaman-zaman yang dulu, pada zaman Khilafah Uthmaniyah, zaman Abbasiyah dan seterusnya sampailah ke hari ini. Ada peristiwa An-Naksah tu juga, Zionis kembali ke Baitul Maqdis dan mereka menjajah balik tanah Palestin ni pada sekitar tahun 1968. Kalau An-Nakbah 1948, itu peristiwa malapetaka lah, Palestin terpaksa berpindah daripada tempat mereka. Tu kalau An-Nakbah. Kalau An-Naksah ni lebih kepada pertarungan lah, peperangan 4 negara ni, Palestin, Jordan, Mesir dan Syria, dalam masa 6 hari sahaja. 6 hari. Sedangkan tempoh dia pendek, tetapi kekalahan yang besar lah, kekalahan yang besar kepada orang Palestin. Aku nak kombinasikan daripada An-Nakbah ni. An-Nakbah dia merujuk kepada hak asasi orang awam Palestin lah, dan An-Naksah dia merujuk kepada kekalahan ataupun perjuangan rakyat Palestin ni. Dan sampai sekarang korang lihat Palestin sedang dijajah lah. Sampai sekarang Masjid Aqsa sedang dijajah, Masjid Aqsa sedang direbut lah oleh orang Israel sehingga kini. Dan aku nak sentuhkan juga satu peristiwa yang aku masukkan sikit satu isu yang berlaku baru-baru ni. Viral lah. Maksudnya macam aku sebut ni mesti semua pernah tahulah, masyhur cerita ni. Apa dia? Ryan. Ryan ini budak Maghribi, yakni budak Morocco, belah Arab sana lah, belah Maghribi, yakni belah terbenam matahari. Ya. Apa yang menarik cerita ni, Ryan ni dia budaknya masih kecil lah. Maksudnya budak lingkungan 5 tahun baru, 5 tahun saja, masih kecil. Dan paling menarik tadi kalau aku tengok cerita Ryan ni, sebab dia jatuh dalam perigi kan, perigi dalam 32 meter. Memang dalam lah. Nak kata kalau manusia duduk dalam tu pun tak bernafas lah rasanya, tak bernafas. Memang tak bernafas. Dan Ryan juga dia terkurung dalam perigi tu selama 5 hari. Semua 5 hari kau boleh kata angka dia tu semua 5. Umur 5 tahun, duduk dalam perigi 5 hari, dan meninggal pun pada 5 Februari. 5 hari bulan 2 ni. Memang baru-baru lagi lah, masih baru. Kau tengok kisah dia memang sangat sedih lah. Boleh kata bukan hanya negeri Maghribi je sedih, bahkan seluruh negara lah, boleh kata Eropah pun turut sedih lah atas kejadian yang sangat luar biasa kan. Dan apa yang menariknya Ryan ni, kisah dia aku nak cerita. Pada awalnya diceritakan oleh saudara Maghribi lah, mencerita Ryan ketika tu dia keluar daripada rumah, dia keluar dengan ayah dia lah, pergi kat perigi
ayah dia nak baiki perigi tu kan. Perigi tu rosak lah. Perigi tu rosak, tak tahu apa sebab kan. Tu duk ralik-ralik baiki. Ryan duk main-main lah, duk main-main. Lepas tu ayah dia suruh dia duduk dengan ibu dia, sebab dia nak solat kan. Ayah dia nak solat time tu. Selepas ayah dia solat tu, tengok-tengok Ryan dah hilang. Sebab Ryan kan time tu kan tengah main-main. Lepas tu jatuh dalam perigi tu. Rupanya tengok-tengok lah, Ryan kat bawah. Start tu ayah dia minta tolong orang ramai. Pada first kali lah, waktu peristiwa tu, pada mulanya orang tak nak gali. Maksudnya orang baru hantar utusan kanak-kanak nak bawa turun ke bawah. Sebab kan budak-budak kan muat, badan mereka kecil. Rupanya tengok balik dalamnya, jadi tak dapat apa-apa. Mereka kena buka tanah tu. Mak kata mereka kena ambil bulldozer lah, ataupun kereta korek tanah tu. Memang kalau korang tengok, tanah dia memang luas. Mereka korek tu dalam berapa lah, sampai boleh menyebabkan tanah runtuh lah. Boleh kata orang kat sana hampir-hampir nak gaduh sebabkan nak selamatkan nyawa Ryan ni. Jadi peristiwa ni berterusan, boleh kata pagi sampai ke malam. Boleh kata orang seluruh dunia lah tak tidur semata-mata tengok peristiwa Ryan ni saja. Kanak-kanak yang sangat luar biasa ni, memang dahsyat. Lepas tu, sehari sebelum Ryan meninggal tu, mereka sempat tayangkan satu kamera ataupun satu video. Mereka tengok lah Ryan masih hidup, masih bernyawa lagi. Mereka boleh bagi bantuan lagi lah, makanan melalui yang mereka salurkan melalui tali kan. Dekat perigi tu mereka bagi makanan kat Ryan. Jadi Ryan boleh hidup lah, boleh bernyawa lagi lah, boleh kata. Tapi pada hari yang terakhir, pada hari yang amat menyedihkan lah punya, time tu aku dengar juga berita pada Omar Ribi kat dia lah, kalau sampai je berita pasal Ryan, hantar kat aku. Dia akan beritahu, okey, aku akan hantar kat kau. Tapi time sedih lah, time tu kan lepas baru makan tidur kan. Time tu kan time kita kan malam, kat sana baru petang kat Maghribi. Time duk baru tidur, time subuh tu makit dengar khabar meninggal, wafat Ryan ni, meninggal. So sangat menyedihkan lah peristiwa Ryan ni, memang sangat menyedihkan. Dan boleh kata tak akan lupakan lah peristiwa Ryan ni. Dan selepas hikmah daripada Ryan meninggal ni, boleh kata rakyat Maghribi mereka simpulkan kematian Ryan ni banyak hikmah lah. Antaranya kan Ryan kan berumur 5 tahun, perangkat dalam perigi pun selama 5 hari, dan dia meninggal pada 5 Februari. Dan jika korang perasan juga, nama Ryan tu sendiri dia terdiri daripada 5 huruf. Ryan, Ra, Ya tu ada 2 sebab ada tasydid, Alif, Nun. Mak kata ada 5. Semua ada 5. Boleh kata nama ayah dia pun ada 5 huruf. Tapi nama ayah dia aku tak ingat. Dan ada saudara Maghribi bagi tahu. Dan nama ibu dia pun ada 5 huruf. Gelaran Ryan ni pun ada 5 huruf. Jadi saudara Maghribi ni cerita, boleh disimpulkan daripada peristiwa Ryan ni, kita supaya tak tinggal solat 5 waktu. Itu yang bukan saja memberi pengajaran kepada kita, malah turut memberi motivasi lah kepada kita sebagai umat Islam yang mendengar. Aku nak sentuhkan satu peristiwa ataupun ni berlaku kat Palestin. Tadi kan kat Maghribi, ni kat Palestin. Kejadian ni berlaku baru-baru ni juga dalam minggu ni, yang mana tiga orang pahlawan Nablus. Nablus ni satu tempat yang menarik kat Palestin. Kalau korang tengok, Nablus ni tempatnya bandar-bandar, banyak pasar raya, memang mewah kalau Nablus Palestin ni. Berada dekat tebing barat Nablus ni, Diftil Gharbi bahasa dia lah, dekat tebing barat. 3 pahlawan Nablus ni syahid, terkorban disebabkan serangan Zionis ni. Mereka serang senyap. Mereka serang senyap. Ketika itu rakyat Palestin tak sedar apa yang berlaku time tu. Apa yang mereka buat? Zionis ni serang ni, mereka tembak kereta 3 orang pahlawan Palestin ni. 3 orang pahlawan Palestin tu mereka duduk dalam satu kereta. Zionis tembak padu-padu, mereka tembak. Tengok tak sampai hati, mayat mereka banyak berlubang lah sebab kena tembakan, syahid lah. Memang dahsyat. Lepas 3 orang syahid tu kat Nablus tu, rakyat Nablus mereka buat berkabung. Aktiviti berkabung, yakni mereka bukan pakai hitam, maksudnya mereka buat satu kegiatan. Mereka protes, mereka tak buka kedai, mereka tak keluar rumah, mereka memang tak sokong gila tindakan Zionis ni, mereka tak sokong. Dan ketika hari perkabungan mereka tu juga, hari mereka berkabung tu, rakyat Nablus mereka bersatu lah. Mereka siap macam protes. Mereka, kalau korang perasan dekat Nablus tu, mereka ada pejuang-pejuang mereka memang ramai. Antaranya Syahidul Aqsa, Fatah, gerakan Fatah pun ada, gerakan Syariah Al-Quds, memang ramai. Kalau korang tengok dekat Nablus, memang ramai pahlawan, ramai pejuang. Bertarung gila-gila. Sampai sekarang ni mereka bertarung dengan Zionis sebab mereka nak tuntut bela terhadap 3 orang rakyat Palestin yang syahid. Kalau korang perasan, 3 orang rakyat Palestin yang syahid ni, mereka pun terdiri daripada pahlawan
Syahidul Aqsa ni. So mereka bukan kaleng-kaleng punya orang lah. Dan pada hari Jumaat tadi juga, mereka dan pasukan-pasukan pejuang Syahidul Aqsa, perhimpunan besar-besaran lah, mereka solat beramai-ramai dekat Masjid Nablus untuk mereka mempertahankan Nablus lah daripada tindakan Zionis. Dan kalau korang tengok, pada hari ni juga mereka bertarung. Gila-gila mereka bertarung dengan pasukan Zionis. Mereka tembak, protes, mereka baling batu, baling api lah, botol api kan. Terbakar kereta Zionis time tu. Sampai sekarang ni. Syahidnya mereka, 3 orang pahlawan yang hebat ni, memang menyedihkan lah bagi keluarga mereka kan. Mereka lihat anak mereka, tapi sedih mereka tu bukan sedih sebab anak mereka syahid, tapi mereka sedih sebab mereka sangat bangga lah sebab anak mereka syahid di atas jalan Allah sendiri kan. 3 orang pahlawan Nablus yang sangat berani itu bernama Ashraf Mabaslat, Muhammad Dakhil dan Adham Mabrukah. Kalau korang tengok muka mereka memang berseri-seri lah waktu time syahid, walaupun mereka dibunuh dengan kejam kan, tapi cahaya mereka tu terpancar lah gitu. Dan sebelah aku terlupa juga, selepas kematian Ryan yang meninggal dunia pada 5 Februari tu, tergempar juga pada kita seorang kanak Syria yang bernama Fawaz Qutaifan, yang mana dia ditangkap oleh penculik di Syria. Peristiwa ni berlaku dekat Dara'ah, Syria. Kalau Ryan tu berlaku dekat Chefchaouen, bandar Chefchaouen Maghribi sana. Kalau Fawaz Qutaifan berlaku dekat Dara'ah, Syria. Kalau kau tengok Dara'ah ni dijajah teruk dibom, setiap masa dibom saja oleh Bashar Assad. Kalau kau tengok dekat Palestin kan dijajah oleh Israel, tapi Syria dijajah oleh Bashar Assad, yang mana dia berpegang pada faham Syiah lah, faham Daesh. Yang mana ketika itu dia ditangkap dan diseksa. Dan peristiwa ni sebenarnya baru sedangkan dia ditangkap 3 bulan lalu lah. Kalau kau tengok gambar dia tu waktu saat dia diseksa tu, video dia tu, dia mengucapkan lah, jangan pukul aku, demi Allah jangan pukul aku. Dan ketika itu dia, badan dia kurus, sangat kurus badan dia. Kalau kau tengok badan dia kurus lah, tak cukup makan. Memang penculik tu kejam gila, mereka seksa hidup-hidup lah. Tapi tak pasti penculik itu terdiri daripada pengganas Bashar Assad ataupun orang di sana sendiri. Tapi yang nak difokuskan, kita perlu viralkan lah isu Fawaz Qutaifan ni, sebab isu kemanusiaan ni tak boleh hanya media sosial saja, tapi perlu diviralkan lah, di-upgradekan ataupun perlu di-post sebanyak-banyaknya lah. Antaranya korang perlu upkan link ataupun upkan hashtag yang berbunyi Inqidhu Fawaz Qutaifan ataupun Save Syria Children, ataupun hashtag lain lah yang boleh sabitkan kepada Fawaz ni ini sendiri. Jadi kita punya hashtag ni memang penting lah untuk nak selamatkan kanak-kanak Syria saja. Bukan di Syria saja, boleh selamatkan kanak-kanak dekat Palestin dan seluruh negara Islam lah, dijajah, dihentam dan diseksa lah. Itu memang sangat penting. Itu yang perlu kita ambil iktibar lah, yang perlu kita buat sungguh-sungguh. Aku nak sentuhkan satu rakyat Palestin yang mereka dipenjarakan. Bukan seorang je lah, boleh kata ramai lagi rakyat Palestin yang dipenjara dekat penjara Israel yang sangat kotor. Boleh kata mereka mentadbir dengan cara yang sangat salah lah. Boleh kata kesalahan dengan undang-undang antarabangsa lah. Buat mereka seksa, mereka pukul habis-habisan rakyat-rakyat Palestin yang kena penjara ni. Aku nak sentuhkan seorang tahanan Palestin yang sedang mogok lapar lah, dalam keadaan dia kanser. Dia ada penyakit yang bahaya lah, penyakit yang kronik. Nama dia Nasir Abdul Hamid. Dia penjarakan sekitar nak dekat 70 tahun. Memang lama. Umur dia sekarang dah lebih kurang lingkungan 70-an juga. Memang lama. Dia dalam keadaan kanser. Keadaan dia sangat parah lah. Jadi macam biasa, yang perlu kita upgradekan ataupun perlu kita sebarkan adalah upgradekan hashtag Inqidhu Nasir Abdul Hamid la i'tiqal idari. Nanti semua tu aku akan share dekat link di bawah. Macam biasa aku akan share. Ada juga tahanan Palestin yang berjaya bebas. Itu berita gembira jugalah buat kita. Nama dia Ahmad Shuwaiki, yang mana tahan dekat penjara Israel tu dalam 20 tahun sejak dia kecil lagi. Mak kata kalau dia dah keluar sekarang, dia dah tua lah. Umur dia pun sekarang kalau tengok wajah dia pun dah kedut-kedut sikit, dalam umur 30-an. Tapi dia semangat dia nak berjuang tu memang takkan habis. Mak kata dia still nak mempertahankan negara dia, mempertahankan tanah air dia daripada penjajah Zionis. Dan baru-baru ni juga benda ni memang sangat menarik lah, luar biasa dengar. Yang mana rakyat Palestin, mereka walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan terdesak, walaupun dalam keadaan dijajah, diseksa, dibantai, tapi mereka still boleh memberi sumbangan dekat kemah-kemah rakyat Syria dekat sana. Kalau korang tengok Syria memang kan musim sejuk, lepas tu mereka tak ada rumah mereka kan semua kena roboh, kena bom. Jadi mereka memang memerlukan tabaruk dan donation daripada orang ramai, termasuklah kita sendiri, rakyat Malaysia.
orang Palestin ni walaupun mereka dijajah, mereka still boleh bagi sumbangan. Nilai sumbangan tu memang sangat banyak, boleh kata hampir 1 juta shekel. Kat sini nak anggarkan berapa tu, mak kata memang banyak. Dan ada juga perempuan Palestin yang mereka sanggup menggadaikan emas mereka sendiri, mereka sanggup gadaikan untuk kemah rakyat Syria yang kelaparan, yang sakit. So memang dahsyat. Mereka dalam keadaan susah macam tu pun mereka boleh nak beri donation, beri sumbangan dan bagi bantuan. Apatah lagi kalau kita kan, kita yang serba mewah semua ada kan. Jadi jangan lupa untuk menderma. Sebelum aku tutup video ni, sharekan satu peristiwa ataupun satu kejadian yang berlaku kepada seorang komando Hamas. Komando ni bukan galing-galing, komando. Nama dia Sheikh Fadi Abu Shukhaidam. Dia seorang memang berani. Dia syahid pada tahun lepas, bulan 9 atau bulan 10, yang mana ketika itu dia sedang perang dengan Zionis dekat, betul-betul dekat Babul Asbad. Ini satu pintu kat Baitul Maqdis, satu pintu nak pergi ke Masjid Al-Aqsa. Mereka perang dengan Zionis. Apa pencapaian daripada perang antara Sheikh Fadi Abu Shukhaidam dengan tentera Zionis ni? Sheikh Fadi Abu Shukhaidam berjaya menewaskan 8 orang tentera Zionis sekaligus, mati 8 orang tu. Tapi lil asaf Sheikh Fadi Abu Shukhaidam syahid lah dalam masa yang sama sebab ditembak kan. Tapi selepas daripada peristiwa syahidnya Sheikh Fadi Abu Shukhaidam ni, dengkinya tentera Zionis ni, kini Israel ni, mereka roboh ke rumah dia, mereka ketuk rumah dia, halau anak-anak Sheikh Fadi Abu Shukhaidam habis merosak. Dan ceritakan juga oleh anak beliau sendiri, anak Sheikh Fadi Abu Shukhaidam ni, dia ceritalah ketika Zionis ketuk-ketuk rumah dia, halau. Dalam proses mereka nak robohkan rumah dia tu, mereka hancurkanlah bilik-bilik peribadi Sheikh Fadi Abu Shukhaidam. Kajian ilmiah dan kajian ilmu yang dilakukan oleh Sheikh Fadi Abu Shukhaidam. Jadi memang berita ni sangat sedih lah. Rakyat Palestin pada waktu itu juga mereka tak duduk diam. Maksudnya mereka terus berperang, mereka siap baling batu dekat Zionis sebab mereka nak mempertahankan komando Hamas kan. Luar biasa. Tak mustahil juga Hamas boleh masuk ke tebing barat. Okay guys, itu saja yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Apapun, korang jangan lupa untuk terus support aku punya channel supaya aku lebih bersemangat lah untuk buat video yang lebih menarik lagi akan datang. Okay, apapun, untuk korang yang donation ataupun tabarruk, korang boleh tekan link macam biasa kat bawah ni aku tulis. Idza bihkum hadzal video tafaddalu ma'i. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.